Hari ini kebetulan tuan-tuan, pada 2004 ketika Aceh dilanda tsunami akibat gempa besar, iaitu 8 skala Richter, ada yang mengatakan 9,1 skala Richter pada kedalaman 30 km dalam perut laut dan pada jarak 180 km daripada pantai Lautan Hindi antara Bandar Aceh ke Melabuh. Dia jatuh pada hari Ahad. Saya tak pasti sama ada tahun 2005, 2006, 2007 jatuh pada hari apa. Tapi kebetulan hari ini pada tahun 2021, 26 Disember juga jatuh pada hari Ahad. Jadi menjadikan tahun ke-17 kita mengenang tsunami Aceh yang mengorbankan begitu banyak nyawa. Yang menjadi tragedi yang antara terbesar yang memusnahkan nyawa manusia selain daripada gempa bumi di Tian, China pada tahun 1926 yang mengorbankan hampir 240,000 nyawa tu. 1974 yang mengorbankan hampir 240,000 nyawa. Kalau angka tsunami ni, banyak figure angka yang diberikan. Sebahagian menyebutnya serendah 127,000 nyawa. Sebahagian menyebutnya 180,000 nyawa. Angka tertinggi adalah 280,000 nyawa. Angka yang banyak dilaporkan oleh media adalah pada perkadaran 250,000 nyawa. Saya ambil angka yang pada perkadaran yang selalu dipetik oleh media dan rujukan dunia, iaitu angka 250,000 orang. Daripada jumlah 250,000 orang yang menjadi mangsa pada tsunami 26 Disember 2004, 180,000 orang adalah 187,000 orang adalah di Aceh. 30,000 nyawa adalah di Sri Lanka. 11,000 nyawa lebih adalah di India. 5,000 nyawa lebih adalah di Krabi ataupun di Thailand. 68 nyawa adalah di Malaysia. Manakala baki-baki yang lain adalah di Maldives dan juga ada sampai ke Somalia. Kerana getaran air tu. Saudara dapat lihat gambar getaran air dan juga beberapa video yang dikongsi oleh Syah untuk sesi petang ni. Bagi mengimbau mengenai tragedi yang saya sampai ke sana seminggu selepas tsunami Aceh. Tsunami Aceh adalah salah satu daripada pengalaman laporan antarabangsa saya yang awal sebelum saya melangkah ke hampir 27 buah negara yang lain. Jadi 2004 selepas kembali daripada tragedi Takbai di Thailand, tak berapa hari je berlaku peristiwa tsunami. Dan kemudian sekitar awal Januari 2005, saya telah berada di Aceh. Dan saya berada di Aceh secara ulang-alik selama 52 hari. Itu hampir 2 bulan. Ada 5-6 hari lari balik buat story untuk edisi siasat, kumpulkan bantuan kemanusiaan, pergi pula stay lagi. Dan total jumlah hari yang saya berada di sana adalah 52 hari. Dan tempoh 52 hari itu saya rasa saya buat 7 penerbangan, menumpang pelbagai-bagai penerbangan darurat yang pada waktu itu tidak ada penerbangan komersial yang turun di lapangan terbang Iskandar Muda tu, bandar lapangan terbang tu. Jadi saya sampai di sana ketika mayat masih lagi bersepah. Ketika bau mayat masih lagi dahsyat, ketika kemusnahan masih berada dalam skala yang sangat besar, ketika bantuan kemanusiaan sangat sedikit. Saya boleh ingat tuan-tuan bila saya sampai, dia mungkin dah hari yang keempat atau hari yang kelima, di mana orang masih lagi bingung. Dan ramai orang masih lagi bingung walaupun mereka yang kebanyakannya ni telah pun biasa dengan bencana alam, tetapi ramai yang bingung kerana melihat skala kemusnahan yang sangat luar biasa di Aceh. Waktu saya sampai tuan-tuan, mayat masih lagi terbiar di jalanan, masih lagi dimakan anjing, mayat masih lagi menggelembung di dalam air, timbunan mayat masih lagi ada yang separuh terbakar dan kita nampak tengkorak aja. Manakala bahagian badannya tertanam di dalam timbunan kayu-kayu yang dihanyutkan oleh tsunami yang naik hingga 7 km ke darat. Oleh kerana pertempatan rakyat Aceh adalah di pesisir pantai. Dan juga kedudukan Aceh ni unik tuan-tuan. Dia, saudara tengok Pulau Sumatera tu daripada Malahayati, pelabuhan Malahayati di Bandar Aceh tu, sampailah ke Melabuh.
Semilu tu. Sampailah ke Melabuh tu dan ada pulau Semilu tu. Melabuh tu. Dia tanah rata, kalau kita tanah rata menjujur jauh baru jumpa Banjaran. Antara pantai Kelang nak pergi ke Banjaran Titiwangsa kita ada sekitar 100 km. Tetapi Aceh lagi pendek. Berarti apabila badai tu masuk tuan-tuan, sebahagian daripada kawasan terutama yang berada di antara sebab jarak perjalanan tu 80 km daripada kawasan yang badai kena tu, daripada pelabuhan Malahayati di Bandar Aceh sampailah kejauhan di Melabuh di sekitar 80 km. Di kawasan pinggir Bandar Aceh, kebanyakannya jarak di antara tempat orang tinggal dengan jarak pantai ada yang sedekat 1 km dan ada yang 2 km. Jadi ombak tu naik tuan-tuan, dia pulas rumah orang kampung, dia kena Banjaran, dia tinggi, tanah tinggi. Dia pulas Banjaran dan dia badai balik. Berarti sebahagian besar daripada mereka yang mati tidak dapat ditemui. Manakala di kawasan yang lebih mendatar seperti Bandar Aceh, oleh kerana kedudukannya lebih rata, jadi ombak naik sejauh 7 km. Tetapi oleh kerana banyak pertempatan dibina berhampiran dengan pantai, ombak telah memusnahkan begitu banyak rumah. Dan oleh kerana ekonomi Aceh bukanlah sebuah ekonomi yang kaya pada tahun awal 2000-an. Kebanyakan rumah 90% adalah kayu. Maka dibawa kayu-kayu ni naik ke darat. Bila naik ke darat, air menyurut dan datang lagi badai yang kedua, badai yang ketiga dan seterusnya menyebabkan air sampai ke Masjid Suci Baitur Rahman tu, yang menjadi gambaran mistik hingga sekarang. Satu-satu antara dua masjid yang ditemui dalam keadaan yang tidak musnah. Naik sampai ke darat tu. Jadi apabila naik, kayu-kayu ni kemudian ditinggalkan di daratan. Kayu-kayu daripada rumah yang dikaut daripada jarak 500 meter hingga 7 km daripada pantai tu dikumpulkan menjadi gunung ganang yang sangat tinggi. Dan di bawah kayu-kayu inilah tuan-tuan begitu banyak mayat. Sebahagian mayat dia terkapai-kapai di atas kayu, menjadikan akhirnya mereka mati dalam keadaan sedang memegang kayu. Jadi apabila air surut, kebanyakan kepala-kepala mayat ni timbul di atas timbunan kayu. Dan oleh kerana banjir ni juga membawa begitu banyak balang gas, tabung gas tuan-tuan. Begitu banyak bahan-bahan mudah terbakar. Begitu banyak kantar daripada torchlight dan kantar daripada kacamata dan macam-macam botol tuan-tuan. Selepas saja tsunami, terus datang kemarau yang sangat teruk dengan suhu yang sangat panas. Saya fikir suhu antara 32-33 darjah Celsius pada waktu siang. Ini menyebabkan kantar yang datang daripada kaca ataupun daripada torchlight punya depan tu tuan-tuan. Bila kena bahang, dia telah menghasilkan kebakaran. Dan kebakaran inilah banyak menyebabkan ada di antara mayat tu yang duduk di atas bahagian atas. Kayu ni terbakar, kayu terbakar campur dengan semua benda kering ni. Mayat ni hangus separuh tubuh dia. Ketika saya sampai tuan-tuan, pasukan bomba Malaysia dah ada. Saya tinggal pada awal-awal adalah di kawasan operasi lapangan terbang yang dijadikan sebagai satu-satu pintu masuk untuk misi kemanusiaan. Jadi banyak misi kemanusiaan membina pertempatan dan juga bilik operasi mereka di situ. Tetapi tak ramai orang tahu mana nak pergi. Tak banyak kenderaan yang tahu ke hala mana nak pergi. Orang tak tahu skala besar tuan-tuan. Ketika itu walaupun satelit telah pun ada dan telah menghantar gambaran, tapi gambaran satelit tak boleh memandu kita untuk melaksanakan misi kemanusiaan. Dan saya masih ingat tuan-tuan, saya nak kena jalurkan cerita ni satu persatu. Saya masih ingat peristiwa di mana sebahagian daripada orang yang melaksanakan misi kemanusiaan, termasuk tentera Malaysia yang ditugaskan berada di sana untuk membantu tanpa senjata. Kerana pada waktu itu juga, ketika sebelum tsunami berlaku, telah berlaku perang saudara yang panjang di antara gerakan Aceh Merdeka dan juga TNI. Jadi ada ketegangan. Jadi tentera Malaysia masuk sebagai salah satu daripada usaha untuk mengamankan kedua-dua pihak, tapi tidak bersenjata. Ada bomba Malaysia yang dihantar untuk membantu misi kemanusiaan. Dan pada waktu tu saya fikir kata peluang untuk menyelamatkan orang yang hidup tak ada lagi dah. Tak ada operasi dibuat untuk menyelamatkan yang hidup. Operasi pada waktu itu hanya pertama adalah memastikan yang hidup tidak dilanda kebuluran. Kerana makanan musnah sama sekali. Tiada stok makanan. Aceh bukanlah sebuah wilayah yang kaya. Tak ada semua makanan. Jadi operasinya hanyalah memastikan satu, yang hidup tu makan. Yang kedua, operasi yang paling besar yang kedua adalah mereka yang telah pun mati hendaklah dikebumikan.
operasi yang kedua. Dan kemudian yang lebih jauh daripada itu adalah membuat pembersihan kawasan. Lepas tu datanglah pembangunan semula yang memakan masa yang lebih panjang. Dan saya masih ingat ketika saya pergi dan singgah kita tahu kata Mesir Malaysia antara yang paling awal sampai. Pada waktu tu rekod tuan-tuan. Antara doktor pertama yang sampai di sana ada seorang doktor Cina yang berkhidmat dengan Mesir Malaysia. Dan ketika CNN sampai di sana, beliau menjadi spot CNN. Itu menjadikan beliau antara spot utama CNN untuk wawancara. Kerana dia adalah antara doktor yang masih boleh bercakap. Kerana doktor-doktor yang lain yang berwarga negara Indonesia, sama ada mereka datang dari Jakarta atau mereka adalah orang daripada Sumatera, semua berada dalam keadaan syok yang sangat luar biasa. Jadi, saya masih ingat kami pergi ke tempat Mesir. Dan bila nak berjalan, tuan-tuan, kita makanan pun kita tak tahu di mana. Makanan pun kita tak tahu di mana. Belum datang lagi idea bahawa waktu saya pergi tu saya nak reportkan story. Belum datang lagi idea bahawa konflik-konflik yang kemudiannya bakal mengubah perjalanan dan juga tugas menjadi wartawan. Jadi oleh kerana kita nak berjalan, tuan-tuan, kita ambil ubat untuk diri kita. Pertama, kita takut kita demam. Kita isilah ubat dalam beg kita ni. Ubat, takut batuk ke apa. Sebab cuaca berdebu sangat kuat dan mask waktu tu susah nak dapat. Kalau kita pakai sapu tangan kita pula, kita bergerak tengah panas syuting, kita akan mengalami kesukaran bernafas kerana penat. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya sampai di kawasan-kawasan yang keadaan bencananya sangat luar biasa, tentulah orang minta makanan, tuan-tuan. Dia nampak orang Malaysia sebab saya tidak begitu fasih bercakap. Dah tentulah, tuan-tuan, saya tak boleh menyamar sebagai orang tempatan kerana saya tak boleh bercakap dalam dialek Indonesia. Lagilah saya tak faham bahasa tempatan Aceh. Jadi orang tahu kita orang yang datang daripada luar. Pada waktu itulah, tuan-tuan, saya melihat satu benda yang saya tak akan lupa sampai sekarang. Orang lelaki termanggu di bawah pohon. Saya sampai satu tempat tu, nama dia adalah Kerong Raya. Kemudian saya pergi ke Paro. Saya sampai di Kerong Raya di Paro ni, tuan-tuan, dua wilayah yang musnah habis-habisan. Di Paro ni penduduknya sekitar 2,000 lebih. Yang berjaya diselamatkan tak sampai 300 orang. Berarti 1,000 lebih orang hanyut. Mayat tak jumpa banyak, tuan-tuan. Yang di Paro ni pasal dia duduk di dalam, yang kampung tu hanyalah 400 meter, 500 meter je daripada pantai. Jadi air tu masuk, dia pukul dinding ni, dinding gunung tau, tanah tinggi gunung. Dia pukul masuk, dia bawa habis. Kayu pun tak ada, tuan-tuan. Yang tinggal adalah hanyalah batu-batu yang menjadi tiang rumah dan simen yang menjadi lantai dapur. Itu je ombak tak bawa. Yang lain ombak bawa habis. Pokok-pokok tersadai-sadai tepi pantai. Yang lain tak ada, pergi. Mereka yang selamat adalah pada pagi hari Minggu, hari Ahad, yang naik ke ladang kopi memetik kopi. Jadi ketika tsunami datang, mereka berada di puncak tu, air tak sampai di puncak. Mereka lihatlah bagaimana rumah tu gulung dan ibu bapa mereka ke, anak mereka ke, digulung ombak dan pergi. Dia adalah kawasan di mana jumlah mayat ditemukan paling sedikit di Paro. Jadi nasib baik di kawasan tanah tinggi atas tu adalah jalan raya, ada sekolah. Dia ada sekolah dan kemudian antara jalan raya ke sekolah tu adalah ladang kopi yang mereka tanam kopi. Jadi adalah seorang gadis, dia dah berkahwin. Dia naik ke ladang kopi membawa adik perempuannya, memetik kopi. Jadi mereka ni antara orang terselamat kerana pada pagi itu mereka adalah orang yang berada di atas puncak tanah tinggi. Dan saya sampai di sana, tuan-tuan, dan saya lihat, saya berasa sedih, tuan-tuan, sebab satu, duit ada tidaklah banyak, makanan langsung tak ada. Itu yang menyebabkan bila saya terbang balik kali pertama untuk menghantar bahan pita rakaman. Waktu tu belum ada satelit, belum boleh menggunakan kiriman email. Bahan-bahan ni masih manual lagi 2004. FB pun belum ada. Jadi kita balik dan kemudiannya saya bertemu dengan beberapa rakan. Antaranya adalah saudara Amin, ahli jawatankuasa Masjid India. Saya bertemu dengan kumpulan pelajar UiTM Shah Alam untuk meminta bantuan. Saya bercakap kepada seorang kenalan di Langkawi, iaitu pemilik Ferry Express, saudara Ku Azhar. Dan lainnya, tuan-tuan, misi ni terpaksa ditukar kerana saya kata saya nak pergi. Sekali lagi saya rasa bersalah untuk terus buat laporan ketika orang berada dalam keadaan buruk. Jadi saya balik ketuk-ketuk story. Saya ingat lagi lah, saya balik tu hari Jumaat petang. Ketuk-ketuk story, tinggal editor saya edit sebab besok saya akan terbang dengan menumpang sebuah kapal terbang C-130 milik Tentera Denmark.
Kerana setiap kali keterbang masuk, masa tu kerajaan Indonesia telah meminta pertolongan Malaysia menjadikan lapangan terbang Subang sebagai lapangan terbang transit. Semua penerbangan misi kemanusiaan yang datang kena transit di lapangan terbang Subang. Kemudian daripada situlah panduan dibuat untuk penggiliran masuk. Dan kemudian mendarat di bandaraya, di lapangan terbang Iskandar Muda. Belam Bintang dia panggil. Lapangan terbang Iskandar Muda di Belam Bintang tu. Supaya kawalan trafik dapat dibuat daripada Kuala Lumpur, kerana semua lapangan terbang tu musnah. Dia adalah lapangan terbang kecil tapi cukup untuk menerima penerbangan 737 Boeing pada waktu tu. Jadi ayah Nasib Baik ni tengah-tengah berurusan tuan-tuan, Yayasan Perdana Menteri waktu tu Tuan Mahathir. Yayasan telah bersetuju mengatakan dia bagi 80,000. Kemudian saya berterima kasih pada Yayasan Bukhari yang kata ambillah sebanyak mana beras selagi muat untuk diisi dalam misi itu. Saya berterima kasih juga kepada Ku Azhar, Fran Express Ferry di Langkawi. Ferry dia ada banyak di Langkawi tu, kerana dia menanggalkan semua kerusi dia dalam ferry bagi menjadikan ferry itu berisi misi kemanusiaan. Saya berterima kasih pada seorang kapten yang mempunyai lesen untuk melalui pelayaran antarabangsa, kerana dia menawarkan diri tanpa gaji. Beliau adalah seorang kapten bersara, menawarkan diri tanpa gaji untuk menjadi pemandu feri. Kerana pemandu feri daripada Langkawi ke Kuala Perlis pada waktu itu tidak memiliki lesen untuk melintasi garisan antarabangsa. Saya ucap terima kasih juga kepada Bayu. Saya rasa masih panjang ke umur kawan saya tu. Beliau adalah seorang geng motor besar di Langkawi. Dikenali kerana ganas dan juga gangsternya di Langkawi tu. Tapi dia membantu saya waktu kita bekerja wartawan RM2 ada tuan-tuan. NTV7 pada waktu tu nak bayar gaji kaki tangan pun tak lepas kerana kemerosotan ekonomi baru saja berakhir daripada kejatuhan mata wang. Jadi duit ni terima kasih pada pelajar-pelajar UiTM yang mengumpulkan pada waktu tu ketip kuku, mengumpulkan shampoo, mengumpulkan ubat kutu, sikat, tuala wanita. Terima kasih juga kepada Yayasan Bukhari yang memberi beras. Terima kasih kepada Masjid India yang mengumpulkan wang dan menyerahkan berkotak-kotak Al-Quran berkualiti tinggi. Ini ada cerita pula ni tentang Al-Quran berkualiti tinggi ni. Terima kasih pada penduduk Langkawi. Dan terima kasihlah pada kaki-kaki arak, kaki-kaki bar yang berada di Langkawi pada waktu tu, kerana wang tunai yang paling besar RM18,000 Malaysia pada waktu tu dikutip di bar-bar. Saya tuan-tuan tak tahulah tuan-tuan nak hukum apa pun. Sebab Bayu ni kata, dia kata, bang, kalau kau nak minta tolong aku bang, aku di Langkawi ni orang nama busuk. Aku tak kerti nak pergi minta di masjid-masjid. Tapi toke-toke bar ni semua kawan aku. Jadi dia masuk semua bar di Langkawi dan dia menjerit dengan mengatakan semua keep the chain, keep the chain, keep the chain. Itulah keep the chain daripada turis di Langkawi. Dan saya dapat RM18,000 tunai daripada lelaki yang bernama Bayu ni. Dia ni di Langkawi orang kenal ni. Kalau ada orang kelawar dengan Langkawi mesti kenal ni. Dia orang yang paling kencang di Langkawi ni. Jadi dia bantu saya. Dan misi yang pertama tu lah kita boleh bawa wang tunai. Kerana yang paling penting tuan-tuan, apabila kita nak melaksanakan misi kemanusiaan, kalau kita nak bangunkan ekonomi cepat, wang tunai. Kerana wang tunai akan menjana ekonomi. Yang kedua, kami isi beras sampai ke maksimum orang Langkawi. Terima kasih juga orang yang berada di sekitar JT Langkawi. JT kecil, bukan JT depan, JT yang di belakang dekat Potong Malai tu, kerana ramai-ramai keluar mengangkat sayur, mengangkat beras masuk. Operasi nak isi barang je tuan-tuan makan masa 6 jam. Punya banyak beras, gula, minyak, bawang. Yang 70% adalah percuma, 30% je saya beli. Pada waktu tu saya terpaksa beli kerana waktu tu kita fikir budak-budak. Jadi roti-roti kaleng ni, roti-roti tin yang biskut mahal, gula-gula terpaksa dibeli. Dan sebahagian wang tunai tu kita bawa lah untuk memungkinkan operasi boleh dijalankan dengan baik. Dan juga terima kasih kepada seorang lelaki yang mendermakan beg mayat. Itu pertama kali tuan-tuan saya letak kat belakang beg mayat. Belum diisi mayat, saya masih ingat mana dia dapat stok beg mayat. Saya dia tahu tempat membeli beg mayat tu. Beg mayat tu bukan dijual dalam pasaran biasa. Dan kita bawa beg mayat untuk pergi. Saya fikir pada waktu tu tuan-tuan, mungkin orang Langkawi terasa ingin membantu kerana
Langkawi juga terkena sedikit, tapi tak sebesar Pulau Pinang. Kerana Pulau Pinang angka kematiannya tinggi. Langkawi itu kena sedikit, tapi di kebahagiaan perkampungan nelayan. Saya terima kasih juga pada nelayan-nelayan yang memberikan saya tak kurang daripada 15 biji buah perahu. Kerana kita dah tahu dah, semua pengkalan untuk melabuhkan feri rosak. Tak boleh. Jadi feri ni akan berhenti sekurang-kurangnya 500 meter daripada pantai. Dia tak boleh pergi ke pantai. Pantai dah penuh dengan kayu hanyut dan sebahagian banyak pantai tu dah pernah musnah. Jadi kita bawa sampan, apabila kita nak turunkan barang, kita turunkan sampan dulu, maka barang tu diisi dengan sampan barulah dibawa ke darat dan dia akan disambut oleh orang Aceh. Kerana di Aceh sampan pun dah tak ada pada waktu tu. Sebab skala kemusnahan dia sangat besar. Saya ucapkan terima kasih tu, semua benda tu hari ni saya ucapkan terima kasih, harap semua panjang umur. Orang-orang yang berjasa dalam projek ni, moga Allah rahmati anda. Bila kita renung balik peristiwa bencana Disember, kita akan ingat setiap penutup tahun ada saja tempat yang diuji. Dan bila saya sampai di Kerong Raya ni tuan-tuan, bawa makanan ni, saya masih ingatlah tuan-tuan, orang lelaki-lelaki, saya boleh tahu kata apabila berlaku bencana, kesan emosi pada orang lelaki. Banyakkan orang lelaki duduk di bawah pokok menyendiri tuan-tuan. Dia ada banyak pokok-pokok hutan, pasal dia yang musnah adalah tanah bawah. Di atas banjaran ni yang kami buat kemah-kemah dan juga rumah-rumah sementara. Kerana kawasan perumahan bawah tu dah bahaya dan orang takut kalau ada lagi tsunami yang kedua atau gempa yang seterusnya. Waktu tu baru saya tahu tuan-tuan, bila saya nak berurusan, saya kena berurusan semua dengan makcik-makcik. Kerana pakcik-pakcik berada di bawah pokok, termenung, tersandar, terbaring. Kerana sebahagian daripada mereka adalah orang yang membangunkan rumah telah berpuluh-puluh tahun bekerja. Rumah orang Aceh ni tuan-tuan, walaupun nak bangun rumah papan biasa, kalau ada orang Aceh yang menonton, ada orang Aceh tengok tak? Kalau ada orang Aceh yang menonton, pada tahun 90-an ke 2000-an ni, untuk membina sebuah rumah papan biasa pun tuan-tuan, yang di Malaysia adalah rumah papan PPR, projek bantuan rumah rakyat kot, 15,000 ke 25,000 tu. Di Aceh adalah rumah orang kaya. Kebanyakan rumah papan mereka bangunkan ni dengan usaha mereka 10-15 tahun. Walaupun di Malaysia kalau kita tengok ini adalah rumah daripada projek bantuan perumahan rakyat je. Jadi rumah-rumah ni musnah, menyebabkan semua orang merasa sangat terperanjat kerana usaha mereka selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, berbelah-belah tahun ni musnah dalam sekelip mata. Sebahagian ayah ni kerana kematian anaknya. Dan orang lelaki menjadi lebih putus asa tuan-tuan, kerana sepanjang hidup mereka keluar pagi dan mencari rezeki untuk keluarga. Tetapi apabila datang tsunami tuan-tuan, dia nak keluar ke mana dia tak tahu. Jadi cabaran yang menimpa orang lelaki dari segi emosi dan mental jauh lebih teruk. Apabila mereka gagal menjadi lelaki, gagal menjadi ayah dan gagal menjadi ketua keluarga. Kerana pada waktu tu nak mendapat sebutir beras pun, nak diikhtiarkan di mana-mana tak tahu. Kalau daripada Paro ataupun daripada Kerong Raya tu nak bergerak pergi ke pusat yang di satu-satunya dijadikan pusat tabur makanan tu, di Belang Bintang tu, di Iskandar Muda tu, tak mungkin orang berjalan kaki dengan kemusnahan, dengan jalan, dengan kapal, segala bot, segala rumah dah terbawa naik ke darat menghalang segala jalan raya. Jadi saya terpaksa berkomunikasi dengan wanita. Jadi berarti bila bot makanan sampai, saya komunikate, kemudian barulah saya nampak orang lelaki bangun. Dan kemudiannya saya brief, kata kayu sampan dan ada makanan untuk dibawa. Orang lelaki pergi tuan-tuan. Tapi malam apa semua masih lagi kena berkomunikasi dengan wanita untuk masak malam ni Maggi. Saya bagi tahu berapa banyak masak. Sebab secara mentalnya selepas seminggu pun kemusnahan berlaku, orang masih lagi buntu dan tak dapat berfikir. Ini kesan bencana alam pada skala besar. Kita okey tuan-tuan, kita cepat bertindak dan berfikir. Kerana skala kemusnahan itu tidaklah meragut begitu banyak nyawa dan secara emosi kita tidak terpukul. Dan ramai orang yang boleh membantu orang yang dalam keadaan sukar dalam banjir Lembah Kelang. Tapi di sana tuan-tuan, semua orang tak adalah mangsa. Setiap individu yang kita jumpa adalah mangsa tsunami. Saya masih ingatlah, masak Maggi, pinggannya tak ada. Sebab masa kita daripada Kuala Lumpur, kita fikir Maggi, kita ni bukanlah orang yang pernah buat misi kemanusiaan tuan-tuan. Tahu-tahu menerima bantuan yang bernilai RM80,000 yang ditaja oleh Yayasan Perdana Menteri Tuan Mahathir ni, RM80,000. Dia bagi barang, duit tunai. Kita mana faham nak lancarkan misi macam mana.
Kita bukan faham nak agih makanan. Tapi saya sampai di satu tempat di mana saya hampir menjadi ketua misi. Sebab saya je yang tahu tempat tu. Kali pertama saya sampai, saya tengok tempat tu makanan tak sampai. Jadi saya kata, ferry jangan berhenti di Bandar Aceh, ferry lajak je. Berhenti di luar dan atur. Saya berterima kasih kepada 32 orang sukarelawan Gurdawara Sikh daripada bangsa. Kebetulan mereka menaiki kapal Sean Pakito. Saya tulis menulis sebuah cerpen mengenai Sean Pakito. Sean Pakito adalah seorang lelaki Portugis yang menjadi pengembara laut. Saya tak pasti dia macam mana, tuan-tuan. Dia macam Cat Steven yang sangat lonely. Tak banyak bercakap. Jadi dia bawa kapal layar dia. Bila kapal layar dia sampai di Langkawi, dia adalah lonely man. Berlayar bersendirian mengelilingi dunia dengan begitu lama. Bila sampai di sana, tuan-tuan, dia berjumpa dengan grup Sikh ni. Jadi grup Sikh ni menumpang kapal layar dia dan berlayar pergi ke Aceh. Bila sampai ke Aceh, grup Sikh juga mengalami masalah yang sama, iaitu mereka tidak mempunyai apa-apa untuk dibantu melainkan tenaga. Sebab semua orang tak faham macam mana. Jadi bila saya sampai, saya masih ingat lagi lah, sampan tu sampai, jadi kaum Sikh Malaysia KL ni kata, brother, apa yang boleh kami tolong you? Okay, now let's join. Saya kata, saya punya kumpulan pun kecil. Jadi mereka lah yang membantu. Dan saya masih ingat lagi bila saya bagi tahu pada Sikh tu kata Al-Quran yang diangkat janganlah diletak rendah daripada para bau. Itu yang jadi kelakar, tuan-tuan. Sebab kan kita nak turun daripada ferry tu kan berat Al-Quran tu. Dia tatang ni, tuan-tuan, macam tu. Padahal bila saya kata nak letak dekat bot tu, bolehlah saya pun menyampaikan maksud yang salah. Hormatilah Al-Quran ini dengan seada dan sewajarnya walaupun keadaan darurat. Sampailah saya dah bot di sini, saya nak jerit tak boleh. Kata tak perlulah Quran tu dijunjung, berat kan. Jadi saya kata jangan letak rendah pada paras bau. Hinggalah sampan saya patah balik, saya bagi tahu kat saya, boleh letaknya di tu. Jadi saya brief kata sebenarnya ni Al-Quran, kitab suci. Dia pun faham sebab mereka juga mengamalkan bacaan kitab suci dengan menyimpannya pada dada. Dia orang ada kitab kecil, dia orang baca pun dia orang simpan pada paras dada. Tolong. Dan akhirnya sampai sana, tuan-tuan, kami membangunkan sebuah surau. Saya kata sebelum jadi kejadian tu, tuan-tuan, seperti mana yang tuan-tuan komplain lah, kata ketidakjujuran, orang yang ambil makanan lebih. Jangan maki, tuan-tuan. Sebab semua orang yang berada, kita yang datang memberi bantuan, bukan mangsa. Pemikiran kita adalah pemikiran orang yang ada benda untuk diberikan pada orang lain. Tapi orang yang menjadi mangsa, tuan-tuan, dia berada dalam fenomena yang lain. Orang yang menjadi mangsa, waktu saya pergi, katalah trip saya yang kedua, yang ketiga, mereka dah tak makan, tuan-tuan. Dapat makan 2 hari sekali, 3 hari sekali. Corak mereka berfikir dan corak kita berfikir berbeza. Lepas tu saya kata pada tuan-tuan, walaupun Quran tu dicuri, kerana Quran tu rupanya, dia punya penanda tu adalah emas. Maksudnya orang Masjid India ni, jawatankuasa Masjid India ni dan orang-orang Islam di Masjid India ni kaya-kaya, tuan-tuan. Bila mereka menderma, mereka memberikan Quran daripada yang terbaik. Rupanya saya tak tahu bila Quran tu dibuka, dia harga ratus-ratus punya sebuah. Menjadikan Quran tu banyak hilang dicuri. Kemudian saya boleh bagi tahu pada saudara, makanan juga banyak hilang. Hinggalah seorang lelaki datang kepada saya. Dia bagi tahu kepada saya, kalau kita nak pastikan semua muzakarah dan semua urusan kita ni terurus, hendaklah kamu mendirikan surau supaya mesyuarat dan keputusan yang musyawarah ni dia dapat dibuat dalam surau. Sebelum ni kan kita mesyuarat dekat pondok-pondok je, tolong hantar makanan. Jadi makanan kita ni bersepah dan banyak berlaku kecurian. Tapi saya belajar banyak tentang bersangka baik dengan mangsa, tuan-tuan. Kasih sayang pada mangsa, tuan-tuan, bukan kasih sayang memberi bantuan. Kasih sayang juga memaafkan mereka apabila mereka melakukan kesilapan. Juga memaafkan mereka kalau mereka ada ketamakan. Juga memaafkan mereka sekiranya mereka mencuri. Kerana darurat yang mereka alami, mindset mereka alami dan kedudukan yang mereka alami berbeza dengan kita. Sebab seorang ayah, walaupun dia dapat 1 kampit beras, tuan-tuan, dia akan cuba ambil 2 kampit di atas semangat seorang ayah, bukan semangat seorang pencuri. Kerana dia takut bila dia balik, anak dia lapar lagi. Sebab 2 minggu tu, katalah 2 minggu saya pergi tu, anak dia mungkin makan dalam 6 hari je, 8 hari lagi tak makan. Jadi pencuri ni berlaku, tuan-tuan, adalah kerana seorang ayah mencuri. Kerana dia bukan pencuri, kerana dia ayah. Jadi dia pun ambil. Saya pun buat stok makanan, kira kampung. Rupanya bila lori bergerak, sambil lori bergerak, tuan-tuan, dia orang baling stok makanan yang saya kirim tu dah packing, dia orang baling dalam hutan. Baling di pinggir-pinggir jalan.
Besok bila saya sampai melawat untuk kira semula stok. Jadi kampung tu ada 90 orang, penguruh dia kata, ketua kampungnya kata, pak lurahnya kata sampai 50 je, 40 lagi jatuh. Jadi bila saya panggil dan saya dah mengamuk, barulah seorang memberitahu bahawa makanan telah dibuang. Kemudian karyawan ni ambil balik, dia orang jual sama ada untuk membeli susu anak. Sebab saya tak ada susu anak dalam tu. Ataupun kerana mereka takut keluarga mereka lapar lagi kerana mereka tak tahu berapa bila lagi makanan akan sampai. Sebab tu pada tuan-tuan yang buat misi kemanusiaan, tuan-tuan yang up status di Facebook, ujian yang berat bagi pada orang yang ditimpa bencana adalah ujian mereka sebagai mangsa. Tuan-tuan jangan rosakkan diri tuan-tuan apabila tuan-tuan menjadi sukarelawan. Pergi tempat-tempat tu saudara maki orang, saudara cela orang, saudara sindir orang. Kerana saudara rasa orang ni tidak menunjukkan akhlak yang baik walaupun sudah menjadi mangsa. Tak baik. Sebab orang yang berada menjadi mangsa, anak tuan-tuan, dia mencuri. Kata ada seorang budak datang, tuan-tuan bagi 5 roti. Dia budak-budak biasa, dia masuk balik dalam line tu. Dia masuk balik dalam line tu. Sebab dia kakak dia ada adik. Dia tak mahu adik dia kelaparan. Dia pun tahu kalau sebuku roti, dia makan sebuku kenyang sebab dia tak bekerja. Mak dia makan sebuku roti, kena tolong bapak dia pula memaku rumah, nak naikkan rumah sementara. Maka mak dia perlu makanan yang lebih. Semua orang menjadi, bukan jahat lah, semua orang menjadi yang kita tuduh pencuri kerana mereka berjuang untuk keluarga mereka. Sebab tu saya tengok banyak status-status orang yang jadi aktivis ni yang sedang maki-maki mangsa. Jangan buat macam tu tuan-tuan. Sebab itu ujian untuk kita. Sebab bila kita buat kerja kemanusiaan ni tuan-tuan, dia bukan lagi untuk gambar kita keluar dekat media sosial. Dia mesti balik, martabat kita sebagai manusia meningkat setingkat. Daripada seorang yang suka menuduh orang jadi pencuri, barulah kita faham. Orang ini pembela keluarga. Daripada kita tuduh seorang budak ni jahat panjang tangan, barulah kita tahu kata budak ni walaupun selekeh, miskin, tak berpendidikan, tapi dia berfikir panjang tentang nasib keluarga dia. Semua orang berada dalam keadaan survival. Akhirnya saya terima kasih kepada rakan-rakan saya ni. Seorang Sing ni dia gangster tuan-tuan. Saya ada cerita menarik dengan dia. Seorang Sikh ni pula anak orang kaya. Bapak dia adalah milioner daripada Pahang. Yang marahkan anak dia kerana tiap malam mabuk di KL. Dia hantar anak dia pergi Gudawara untuk bertobat. Gudawara pun tak tahu nak buat apa, berlaku tsunami. Dia pun dihantar. Saya ada 2 watak daripada 32 Sikh ni. Saya doakan rakan-rakan saya Sikh ni berumur panjang. Yang seorang lagi adalah debt collector. Yang kerja dia 3 kali, kali ketiga dia pergi kutip hutang, orang tu tak bayar, dia tumbuk. Champion Samseng dia ni. 2 orang, seorang daripada Perak, seorang bapak dia di Pahang tapi dia di KL. Bila saya jumpa, jadi saya kata pada Sikh ni boleh tak bantu saya, kerana dah urusan kan kita mesyuarat tepi, ini yang saya pegang ni, bila kita mesyuarat di tepi-tepi jalan ni, dia tak ada barakah. Dia kata orang Aceh ni bangunkan. Jadi orang naik surau ni tuan-tuan, jangan tanya lah, nanti tuan-tuan tanya macam episod dulu pula, tribute dulu, surau ni macam ni. Tak ada tuan-tuan, surau ni kutip kayu-kayu buruk, kita upah orang sebab kita nak gerakkan ekonomi. Kita bagi kat orang. Bawa kayu banyak ni, saya bayar sekian rupiah. Saya pun tak upah faham. Tapi saya bayarlah. Jadi, ada seorang yang berada dekat situ, dia akan nasihat saya bayar berapa. Jadi, kayu pun terkumpul. Jadi, Sikh ni menolong menaikkan surau. Surau ni, tuan-tuan, berarti kalau datang tsunami belum sampai pun dah runtuh dah. Maksudnya, binaan tangan dengan skala yang sangat mudah. Paku dengan hammer je yang kita ada. Jadi kita bangunkan surau, bolehlah buat tidur apa semua. Budak-budak boleh berlindung dan saya pun tidur. Sebab saya tak boleh patah balik pergi ke Bandar Aceh. Mustahil. Tidur tuan-tuan, dan kemudian ada orang azan. Solat waktu dibuat. Barulah keputusan-keputusan muzakarah ni boleh dibuat. Barulah keputusan-keputusan tu dihormati kerana dia dilakukan di dalam surau. Keputusan-keputusan dihormati kerana dia dibuat selepas sembahyang waktu. Keputusan-keputusan dihormati kerana sebelum kita habis solat tuan-tuan, kita berdoa, ada orang bagi bayan. Bagi bayan peringatan. Apa bayan baru kita mesyuarat. Jadi banyak orang keluar dengan memegang satu keputusan, bahawa keputusan ini dibuat di dalam surau. Ketika ramai orang yang hadir ni baru saja lagi habis berdoa, wuduk pun belum batal. Jadi misi itu menjadi lebih baik. Itu saya nak share dengan saudara tentang Aceh, bukanlah tentang sejarah saudara boleh baca. Tentang saudara yang melaksanakan misi kemanusiaan. Supaya salah satu yang paling besar adalah bagaimana kemurahan hati kita tidak dirosakkan pula oleh buruk sangka. Sayang tuan-tuan keluar daripada rumah dengan kemurahan hati untuk berbakti. Tapi saudara balik dengan memikul kehitaman hati. Kerana saudara buruk sangka kepada mangsa. Sebab itu saya bagi tahu, kita orang yang pergi memberi bantuan, apa yang disebut sebagai misi kemanusiaan, tidak berada dalam paras yang sama dengan orang yang menjadi mangsa bencana.
Orang menjadi mangsa bencana hidup dalam trauma, ketakutan. Orang menjadi mangsa bencana hidup dalam ketidakupayaan berfikir secara waras kerana ketakutan pada kelaparan, kemiskinan dan juga masa depan yang lebih azab membayangi mereka. Jadi sebab tu kalau ada kes-kes jangan up di Facebook aibkan orang. Kerana mereka tidak berada seperti kita. Itu ujian tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan nak bermain dengan kemanusiaan ni, pastikan tuan-tuan pergi misi kemanusiaan. Saudara balik dengan menjadi manusia lebih baik. Jadi dalam proses kita buat tu, apa yang kita tahu, we learn from the process. Bukan kita go through the process. Kalau go through the process, pergi sebagai Zainal, balik sebagai Zainal. We learn through the process. Dan proses itulah kita belajar. Kita belajar bagaimana orang yang pernah lapar semalam, walaupun dapat makan hari ini, kenyang hari ini tidak akan membuatkan mereka berani menempuh hari esok. Dia akan teringat lapar semalam untuk hari esok. Faham Orang yang pernah lapar semalam dia lapar, tak ada makanan sampai kepada dia. Maka hari ini diberi saudara beri dia makan. Dalam diri dia yang ada adalah ketakutan kelaparan semalam. Bukan rasa kenyang hari ini. Jadi berarti kalaulah saudara bantu yang di Aceh tu lebih lama lah lapar dia. Tapi yang di Malaysia saudara bantu ni 4-5 hari mereka kelaparan. Berarti saudara kena faham bila saudara pergi dan beri makanan. Trauma kelaparan, trauma mendengar anak menangis, orang yang gagal menjadi ayah kerana beberapa hari dia tak dapat bagi anak dia makan, tersangkut atau bumbung, tak dapat cari rezeki. Orang yang menjadi ibu. Adik pun tuan-tuan, anak yang baik pun. Kadang-kadang yang mencuri ni anak yang baik lah. Sebab dia fighting untuk dia punya survival, keluarga dia. Tapi pada waktu tu, di mata kita, kalau kita tak berada dalam keadaan membetulkan kita punya sudut pandangan dalam menjalankan misi kemanusiaan, maka semua orang kita anggap pencuri. Dah kali balik macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan pergi sebagai seorang yang nak bantu orang. Saudara balik dengan mengingat, dia ni pencuri, dia ni tak boleh dipercayai, dia ni kaki songlap, dia ni tamak. Perasaan tu menjadi rosak. Saya advise pada saudara, hari ni pun kita tak panjang, kita ambil Aceh ni sebagai cerita je. Bila kita pergi pada misi kemanusiaan, kalau saudara rasa saudara adalah orang yang Allah pilih. Lagi setengah orang kan dia suka guna kata-kata bombastik ni. Saudara adalah orang yang Allah pilih, Allah gerakkan untuk buat misi kemanusiaan. Maka saudara mestilah balik dengan sebagai orang yang Allah sayang. Kalau saudara makin hamun naik status mengeluarkan aib orang, takut saudara jadi pula orang yang dilaknat Allah. Jadi bagi mereka yang nak buat misi kemanusiaan, saya rasa misi ini panjang. Esok lusa, cuti masih panjang. Saudara akan pergi dengan penuh semangat untuk membantu. Percayalah, ujian yang paling besar bukanlah berat sampah yang saudara angkat. Ujian yang paling besar bukan selut, bukan duit, bukan apa. Tetapi ujian yang paling besar di tengah-tengah kebaikan saudara, ada satu lorong yang telah dibuka. Iaitu lorong untuk syaitan berbisik, untuk saudara berburuk sangka. Jadi kalau pergi, layanilah mangsa seperti mana saudara seorang doktor. Bila saudara doktor, mangsa ni datang, sakitnya pun saudara nak kena ubati. Makan minumnya saudara nak kena jaga. Doktor kan? Perasaan pesakit pun saudara kena ladeni dengan baik. Bangun bang, makan. Doktor kan? Makan ubat. Tak makan ubat, sakit. Nanti dah naik 14.8 gulanya. Dipujuk doktor. Ni kaki patah ni. Nanti kaki ni kena potong sebab gua je doktor bercakap dalam bahasa, diberinya ubat, diberinya makan. Kemudian diberi pesan pula doktor tu, kalau sakit jangan malu-malu bagi tahu. Sebab tu saya kata kalau saudara pergi buat misi kemanusiaan, amalkanlah perkara tersebut supaya pergi tidaklah sebagai Zainal, balik tidaklah sebagai Zainal. Saudara pergi sebagai seorang Zainal, balik saudara ada seorang yang dipanggil sebagai fikir. Di mana kalau saudara angkat takbir tu Allahu Akbar, saudara tutup kan. Bunyi Allah Akbar dan tutup tangan dalam qiyam tu. Telah datang satu keinsafan. Betapa kecilnya kita menjadi manusia hari ini. Masih boleh solat lagi. Tetapi orang lain telah Allah uji dengan ujian yang lebih berat. Bila saudara berdoa tu tuan-tuan, barulah saudara tahu, ya Allah Tuhanku, ampunilah dosa-dosa kita selalu sebut kan, keluarga, sahabat-sahabat dan seluruh umat Islam. Berarti doa tu ada makna. Sebab itulah saya nasihatkan, kerana saya banyak tengok status-status yang naik mencerita keburukan orang yang menjadi mangsa. Tak perlu tuan-tuan, mereka adalah mangsa. Tuan-tuan adalah doktor, layan dalam semua keadaan. Ada orang yang manja masuk hospital, sakit sikit raungnya kuat. Tak boleh jerit doktor datang. Nanti kalau raung kuat, nanti tekaknya rosak. Tenang, tidur. Jadi betul lah meningkatkan misi kemanusiaan. Saya share itu dah sejam kita stream tentang Aceh. Saya berkongsilah pengalaman saya sikit selama 52 hari berulang alik dalam 7 penerbangan.
menumpang segala macam kapal terbang, macam menumpang sampai, macam backpacking je tuan-tuan. Nak backpack balik, pergi lari. Tanya kapal terbang Finland, dia kata kosong, naik, turun dekat airport Subang, lari balik ke Glen Mary, NTV7, type story serah-serah tip, semua producer saya baby siapkan. Lari pula pergi tunggu kat airport. Besok ada kapal terbang Denmark, pagilah lari, minta izin, fly pula dengan kapal terbang Denmark. Ada pergi dengan ferry. Itulah saya share. Asyik tadilah saya hadiah. Dia ni gangster betul kan. Cuma ada satu watak Sik yang menarik ni. Dia bagi tahu dekat saya, bapak dia adalah firm lawyer dan juga mempunyai banyak tanah lah. Dia kata, my big mistake tanah. Saya banyak minum. Satu kali my father tangkap saya. Saya minum. Dia sudah marah sebab dalam Sik minum tak boleh. Jadi bapak dia pergi lempar dia dekat Gudawara. Gudawara pun lempar dia pergi dekat Aceh. Saya bila pagi tuan-tuan, saya subuh lihat lah, tapi dah tidur dalam masjid ni tuan-tuan. Takkan nak lihat kan, kena bangun lah juga. Tapi tuan-tuan, sebelum subuh akan ada right, left, right, left, right, left, right, left, right, left. Saya heran apa tu right, left, right, left, right, left. Rupanya Sik ni dia boleh berkawat tuan-tuan. Pagi-pagi buta dia ajak anak orang Aceh ni berkawat. Berkawat. Dia ajar semua benda aspek ketenteraan kepada anak orang Aceh ni sebagai exercise dan untuk buang boring dia. Kerana boring dia tu adalah dia biasa berparti kan. Budak Sik muda yang biasa berparti. Hidup dia gembira selalu. Jadi rupa-rupanya saya kata kat dia, kenapa tak kawat pukul 8? Dia kata kalau pukul 8 kawat nanti ramai orang ikut. Jadi dia kumpul, dia ada pengikut-pengikut dia tuan-tuan yang berkawat pada pukul 5 pagi. Jadi setiap pagi saya dengar itulah yang dia kawat dan dia mengajar bahasa Inggeris. Saya ingat ramai budak-budak yang turutang budi walaupun dia berada di sana mungkin sebulan. Turutang budi kerana banyak perkataan-perkataan bahasa Inggeris yang dia ajar sebab dia akan bawa dekat belakang tempat saya tu ada satu air terjun di Paro tu. Cantik tempat dia. Jadi bolehlah mereka duduk dekat air terjun dan belajar bahasa Inggeris daripada dia. Yang seorang lagi Sik ni tuan-tuan, dia boleh nampak tuan-tuan, di Sik ni yang Gurdawara ni, yang mana alim ni, kita boleh nampak Sik alim ni. Tapi Sik ni seorang tak nampak tuan-tuan. Dia punya serban pun tak pakai. Jadi bila sampai kami turun di Langkawi, dia bagi tahu dengan saya, dia termenung lama dah atas ferry. Kan ferry tu ambil masa lama untuk belayar balik kan. Dia termenung. Bila sampai dekat Langkawi, dia nak ambil flight. Daripada Langkawi balik ke KL. Dia tak larat jalur jalan darat. Jadi saya dengan dia sangkutlah, saya tak ambil flight, saya akan ambil ferry balik. Lepas tu saya akan ambil kawan saya daripada NTV7 akan ambil saya di Kuala Perlis. Saya tanya, bro, what happened? Dia kata sejak dia duduk Aceh, satu yang dia pelajari adalah kerja dia sebagai debt collector ni salah. Sebab kata setiap hari dia tumbuk orang, baru dia tahu. Kata orang ni ada anak di rumah tak makan. Bila budak tak makan, kan orang debt collector dia pergi collect hutang kan orang susah-susah semua. Kebanyakan orang susah. Dan dia bagi tahu dekat saya satu perkataan, dia taubat, dia tak akan jadi debt collector dan dia tak akan buat apa benda pun yang mencederakan orang, yang kalau orang tu ada tanggungjawab bagi makan pada orang lain. Itu yang dia cakap kat saya. Saya tak akan buat satu kerja Zainal. Kalau saya pukul itu orang, tapi di rumah ada orang tunggu itu orang bawa balik makan. Itu pengalaman seorang gangster Sik dan seorang anak muda Sik yang kaki clubbing berubah kerana berada di Aceh. Sebab tu saya kata melakukan misi kemanusiaan ni adalah meningkatkan nilai manusia kita, bukan pergi dan tolong post kat IG, share ataupun nak jadikan satu seronok-seronok. Sebab kerja kemanusiaan ni adalah kerja yang Allah pilih. Dan kalau Allah saudara nak betul-betul menjadi orang yang Allah pilih saudara, pergi saudara, balik saudara menjadi lebih baik. Kalau pergi saudara adalah saudara menganggap orang yang mencuri itu adalah sebagai pencuri, saudara balik kali ini dengan memahami kenapa orang mencuri adalah kerana kelaparan adalah satu penyiksaan. Kerana ramai orang ingin menjadi ayah yang baik dalam keadaan terdesak dan fikirannya tak boleh fikir panjang. Bukanlah saya nak menghalalkan kecurian, tapi saya nak memelihara hati saudara. Supaya bila kita buat kerja baik, tangan panas semua peluh, badan semua berpeluh, otot semua sakit, balik kena pergi masak, kena pergi rawatan. Tapi hati rosak. Okey, itu saja saya share hari ini supaya saudara masuk misi kemanusiaan ini saudara faham. Dia adalah satu perjalanan suci.
yang menyucikan bahagian diri kita yang tamak, bahagian diri kita yang penting diri, bahagian diri kita yang selfish, bahagian diri kita yang semuanya untuk diri kita. Tapi bila kita buat misi kemanusiaan, semuanya untuk orang. Bererti bersangka baik, menjaga maruah, menjaga aib orang juga adalah tanggungjawab kita. Menjaga perasaan, menjaga harga diri dan memahami orang yang kita anggap mangsa itu juga adalah tanggungjawab kita. Bukan tentang selut je tuan-tuan. Nanti saudara buang selut dalam tong, tapi kotoran yang masuk sebenarnya adalah dalam hati anda. Jadi berhati-hati sebab saya banyak baca komen-komen yang tak begitu sihat untuk seorang yang sedang melakukan kerja kemanusiaan. Jaga betul-betul akhlak, adab, tertib hati, fikiran, akal dan fikir ketika kita berjalan dalam jalan kemanusiaan ni.